Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jemaah surah Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah Ta'ala pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun sampai sehingga ayat 258 daripada surah Al-Baqarah. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 259 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Baik, ayat Allah Ta'ala, ayat 259 ni Allah Ta'ala menceritakan kepada kita satu kisah yang berlaku pada zaman dahulu. Iaitulah menurut ulama-ulama tafsir, cerita ini berlaku pada zaman Bani Israel dahulu tentang seseorang yang melalui satu negeri ataupun satu kampung, lalu ia melihat negeri tersebut telah pun hancur dan kemudian ia dimatikan Allah Ta'ala selama 100 tahun. Kemudian selepas itu Allah Ta'ala hidupkan ia kembali sebagai bukti bahawa Allah Ta'ala Rabb yang Maha Kuasa menghidupkan semula orang yang telah meninggal. Apabila kita membahaskan surah Al-Baqarah, sebenarnya dalam surah Al-Baqarah ni Allah Ta'ala sebutkan beberapa cerita yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala kuasa menghidupkan semula orang yang telah meninggal. Dan Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang perkara yang gaib. Maka kita temui dalam surah Al-Baqarah ni kisah-kisah ataupun ayat-ayat Allah yang menjelaskan orang-orang yang dihidupkan Allah Ta'ala selepas mereka mati. Misalnya ada kisah orang-orang Bani Israel yang dimatikan Allah Ta'ala ketika mana mereka bersama-sama dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi ke Bukit Tursina. Selepas itu ada lagi kisah tentang orang yang dibunuh pada zaman Bani Israel. Kemudian selepas dipukulkan kepadanya bahagian daripada lembu yang disembelih itu, lalu kemudian dia pun dihidupkan Allah Ta'ala semula. Kemudian kita membahaskan pada ayat ni nanti Allah Ta'ala menceritakan tentang orang yang dihidupkan semula. Kemudian ayat selepas ini nanti juga bercerita tentang burung-burung yang telah dimatikan kemudian dihidupkan semula. Ayat-ayat Allah Ta'ala ni ataupun kisah-kisah yang Allah Ta'ala jelaskan ini adalah dalilun ala tawahhudillahi bil khalqi wat tadbir wal imatah wal ihya. Ini adalah merupakan bukti
tentang keesaan Allah Ta'ala dalam mencipta, dalam mentadbir, mematikan dan menghidupkan. Jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan betul-betul bahawa Allah lah yang berkuasa untuk menghidupkan, mematikan, mencipta dan mentadbir segala sesuatu. Maka ayat-ayat Allah Ta'ala ni, atau kisah-kisah yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita ni, sepatutnya menghilangkan keraguan yang ada dalam hati manusia tentang hari kebangkitan selepas kematian kita. Baik, mari kita lihat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Au kalladhi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha." Atau tidakkah engkau pelik memikirkan, wahai Muhammad, tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya? Ya. Jadi dekat sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang seseorang yang berjalan di suatu negeri. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala taklah menjelaskan siapa sebenar lelaki yang berjalan di suatu negeri ini, dan negeri ini negeri mana satu Allah Ta'ala tak sebut, ya. Apakah yang menyebabkan negeri tersebut menjadi hancur binasa juga Allah Ta'ala tak sebut. Allah hanya mengatakan au kalladhi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Itu sahaja Allah Ta'ala sebut, ya. Tetapi apabila kita melihat pandangan-pandangan ulama tafsir, maka ada ulama tafsir mengatakan bahawa lelaki yang dimaksudkan pada ayat ni ialah Uzair, yang hidup pada zaman Bani Israel dahulu. Uzair. Jadi dikatakan Uzair ini melalui suatu negeri ataupun suatu kampung. Negeri ini dekat mana? Ada pendapat mengatakan bahawa negeri ini ialah negeri yang dekat dengan Baitul Maqdis, ya. Negeri yang dekat dengan Baitul Maqdis, yang telah pun dihancurkan, dibinasakan, diruntuhkan. Atap-atapnya diruntuhkan, kemudian dinding-dindingnya pun semua diruntuhkan oleh seorang raja yang bernama Bukhtanassar, ya. Oleh seorang raja yang zalim, iaitulah Raja Bukhtanassar. Jadi ada riwayat daripada Imam Mujahid rahimahullah. Beliau mengatakan Malikud dunya masyariquha wa magharibuha arba'ah. Beliau mengatakan raja-raja dunia ni yang menguasai timur sampai barat itu ada empat. Empat raja dunia yang mampu menguasai timur dan barat. Mu'minani wa kafirani. Dua orang raja beriman dan lagi dua raja ni kafir. Jadi ada empat raja penguasa timur dan barat bumi ni yang pernah berkuasa. Dua raja beriman, manakala dua raja lagi adalah kafir. Dua raja yang beriman tu siapa dia? Yang pertama Sulaiman bin Daud, iaitulah Nabi Sulaiman, anak kepada Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana kita pernah baca, kita dengar bagaimana kuasa yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sulaiman, ya. Dan Sulaiman ni adalah seorang yang beriman pada Allah, malah ia adalah seorang Nabi Allah Ta'ala. Yang kedua ialah Zulkarnain. Zulkarnain ni pun raja yang beriman kepada Allah, yang menguasai timur dan barat, sebagaimana Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Kahfi. Itu dua orang raja yang beriman. Manakala dua orang raja yang kafir lagi, yang punya kuasa hebat timur sampai ke barat, yang pertama iaitulah Raja Namrud. Raja Namrud ni ialah Raja Babylon pada masa dahulu, yang juga punya kuasa yang luar biasa timur sehinggakan ke barat. Kemudian yang terakhir iaitulah Raja Bukhtanassar. Raja Bukhtanassar ni pun adalah raja kafir yang punya kuasa hebat, alladhi kharraba baital muqaddas, yang mana ia telah meruntuhkan, menghancurkan Baitul Maqdis. Jadi menurut setengah ulama tafsir, lelaki yang dimaksudkan pada ayat ni ialah Uzair. Uzair ni suatu ketika dia menunggangi keldai dia, kemudian dia pun berjalan melalui satu negeri di kawasan Baitul Maqdis, dan ketika itu kawasan Baitul Maqdis itu telah pun hancur binasa, runtuh semua bangunannya kerana telah dihancurkan oleh Raja Bukhtanassar ini. Ketika mana ia berjalan dekat situ, maka dia pun berkata,
Dia pun berkata pada ketika itu, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, ya. Maka dia pun berkata pada ketika, bagaimana Allah akan menghidupkan negeri ini sesudah matinya. Maksudnya, oleh kerana teruknya kerosakan negeri itu, hancurnya dia, tak ada lagi orang dekat situ, bangunan-bangunan semua dah runtuh, atap-atap jatuh, dinding-dinding pun semua dah jatuh. So dia pun pada ketika itu berkata, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Macam manalah Allah Ta'ala boleh hidupkan negeri ini selepas dia rosak. Maknanya macam mana Allah Ta'ala lagi nak bangunkan negeri itu, macam mana Allah Ta'ala nak bina lagi semula negeri itu, padahal dia dah rosak dengan kerosakan yang amat sangat teruk. Dalam hal ini, ya, dalam hal ini ada dua pendapat ulama tafsir, ya. Ada ulama tafsir mengatakan seperti Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu taala mengatakan, soalan yang ditanyakan oleh lelaki ini isti'zaman li qudratillahi ta'ala wa ta'ajjuban min hali tilkal madinah. Ia bertanya, kaifa anna yuhyi hadhihi, qala anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Dia bertanya bagaimana Allah Ta'ala boleh menghidupkan semula negeri yang telah rosak ini. Menurut setengah ulama, soalan ini bukan kerana ia tidak beriman dengan kuasa Allah. Malah soalan itu ia tanyakan isti'zaman li qudratillahi ta'ala, ya, sebagai tanda rasa takjub dia terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ajjuban min hali tilkal madinah, dan sebagai rasa hairan dia terhadap keadaan negeri tersebut, bandar tersebut, kerana dah teruk sangat, ya. Tetapi di sisi lain, ada juga ulama tafsir mengatakan soalan ini diajukan lelaki ni, ya, kerana ia tidak mengetahui tentang kuasa Allah, sehingga kan ia bertanya, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Setengah ulama tafsir seperti Al-Imam As-Sa'di mengatakan ini adalah istib'adan lidzalika wa jahlan biqudratillah, kerana tidak mengetahui kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ia menanyakan, ya, yang pasti ia menanyakan bagaimana Allah Ta'ala boleh menghidupkan semula negeri ini, kerana ia melihat begitu teruk kehancuran negeri tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ingin menunjukkan kepadanya bagaimana Allah Ta'ala kuasa menghidupkan semula orang yang telah mati, dan itu Allah Ta'ala buat berlaku kepada dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut pada ayat ni, fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun matikan ia selama 100 tahun, selepas itu Allah bangkitkan ia semula. Allah Ta'ala hidupkan ia semula. Maka Allah matikan lelaki yang bertanya tadi, ya, wastamarra maitan mi'ata sanah, dan ia mati Allah Ta'ala buat selama 100 tahun, ya. Thumma ahyahu Allah, selepas itu Allah Ta'ala hidupkan ia balik. Jadi ini satu kisah bagaimana Allah Ta'ala dah pernah menghidupkan orang yang telah mati, dan mati dia bukan sekejap, 100 tahun. 100 tahun. Kita sebagai orang-orang yang beriman mesti percaya dengan ini. Kalau kita tak percaya dengan kisah ni, kita kufur kepada Allah Ta'ala, kerana ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Selepas dia dibangunkan Allah, maka Allah pun bertanya, kam labithta? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Maka dia pun ditanyalah selepas dia dibangunkan daripada kematiannya, ya, dibangkitkan daripada kematiannya atau dihidupkan Allah Ta'ala semula, berapa lama engkau tinggal dekat sini? Ditanya, kam labithta, berapa lama engkau tinggal dekat sini? Qala, ia berkata, labithtu yawman aw ba'da yawm, ya, aku tinggal dekat sini satu hari ataupun sebahagian satu hari ataupun setengah hari, dia kata. Jadi dia ternyata tidak merasai bahawa dia telah lama dimatikan Allah Ta'ala sampai selama 100 tahun, ya. So, mengapa demikian? Kerana Allah Ta'ala telah mencabut indera dia. Orang kalau dia dah meninggal,
telah dimatikan Allah. Allah Ta'ala cabut indera dia yang dapat merasai lama ataupun sekejap dan lain-lain sebagainya. Allah Ta'ala cabut. Sehingga kan ia berkata, labithtu yawman aw ba'da yawm. Aku duduk dekat sini ataupun tinggal dekat sini baru 1 hari ataupun setengah hari, dia kata. Ada ulama mengatakan mengapa ia menjawab begitu? Kerana ketika ia tidur, matahari sedang terbit, maknanya mulai waktu siang. Kemudian dia bangun, dia tengok masih waktu siang lagi, maknanya dia tengok dalam keadaan siang. So dia ingat itu masih hari yang sama. Sebab itulah ia berkata, qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Aku tinggal dekat sini baru 1 hari ataupun setengah hari, dia kata. Lalu Allah Ta'ala pun menyebutkan berapa lama ia sebenar telah tinggal dekat situ. Allah mengatakan, qala bal labithta mi'ata 'amin. Allah Ta'ala mengatakan, tidak benar, bahkan engkau telah tinggal berkeadaan demikian selama 100 tahun, kata Allah. Tak betul jawapan engkau bahawa engkau tinggal dekat sini baru 1 hari ataupun setengah hari. Qala bal labithta mi'ata 'amin. Kau dah tinggal dekat sini selama 100 tahun. InsyaAllah. Lalu Allah Ta'ala pun mendatangkan bukti-bukti yang menyatakan bahawa apa yang Allah Ta'ala katakan kepadanya itu adalah betul, ya. Maka Allah Ta'ala pun mengatakan kepadanya, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh itu perhatikanlah ataupun lihatlah kepada makananmu, ya, kepada makananmu dan kepada minumanmu, ya. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna, masih tidak berubah keadaannya. Jadi sesuatu hal yang sangat menakjubkan yang Allah Ta'ala buat ialah ketika mana ia dibangkitkan Allah Ta'ala daripada tidurnya, ya, dan Allah Ta'ala perintahkan ia untuk melihat makanan dan minuman yang dia bawa, lam yataghayyar, tak berubah selama 100 tahun itu, tak berubah sebagaimana dia tak berubah. Dia pun hidup masih begitu. Selama 100 tahun Allah Ta'ala matikan, kemudian Allah Ta'ala hidupkan masih dalam keadaan demikian. Begitu juga makanan dan minuman yang dia bawa. Lam yatasanna, ay lam yataghayyar, bal baqiya ala halihi ala tatawulis sinin wa ikhtilafil awqati alaih. Keadaan makanan dan minuman dia tu tak ada berubah sama sekali, walaupun masa dah begitu panjang berlalu, waktu telah pun berubah-ubah, ya. Fafihi akbaru dalilun ala qudratihi. Ini adalah satu bukti tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, haitsu abqahu wa hafizahu ala anit taghayyur wal fasad. Ini menunjukkan tentang kuasa Allah yang maha dahsyat, bagaimana makanan dan minuman biasa dalam 1-2 hari pun dah basi, kan, dah rosak dah. Ni selama 100 tahun Allah Ta'ala boleh jaga, ia tetap utuh. Ya, ni menunjukkan bahawa orang walaupun dia dah meninggal lama, ia tidak bererti hilang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Ia tak bererti hilang, ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, dan perhatikan pula lah kepada keldaimu yang hanya tinggal tulang-tulangnya bersepah. Jadi manakala keldai yang dia tunggangi, ketika mana dia tengok kepada keldai ni, ya, ia hanya tinggal tulang belulang saja, tinggal tulang-tulang yang dah bersepah saja, ya, dah mati, daging dia pun semua dah habis, ya, dah hancur semua. Berbeza dengan minuman tadi, minuman dan makanan tu ia tetap, manakala keldai yang dia tunggangi itu, yang dia naik itu, telah pun mati dan telah hancur, hanya tinggal tulang-tulang yang bersepah saja. Itu saja tinggal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, walinaj'alaka ayatan linnas, ya, dan kami hendak menjadikan kamu sebagai tanda kekuasaan kami bagi umat manusia. Maksudnya peristiwa yang berlaku ini
Ini menjadi satu tanda kebesaran Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi walaupun lelaki ini yang mengalaminya, tetapi Allah Ta'ala menjadikan ini sebagai bukti kekuasaan Allah Ta'ala kepada manusia yang lain, supaya mengambil ibrah daripada kisah yang Allah Ta'ala sebutkan, daripada peristiwa yang berlaku ini, bahawa Allah Ta'ala Rabb yang maha kuasa menghidupkan semula orang yang telah mati. Sebagaimana lelaki itu tadi telah pun dimatikan Allah Ta'ala selama 100 tahun, lepas tu Allah Ta'ala hidupkan semula. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan dekat sini, "Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma." Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, dan perhatikan pulalah, ya, dan perhatikan pulalah kepada tulang-tulang keldai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menyalutnya dengan daging. Ya. Dekat sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bahawa Allah perintahkan dia, wanzur ilal 'idham, tengoklah kepada tulang-tulang keldaimu yang telah bersepah itu. Apa yang perlu dilihat, diperhatikan? Kaifa nunshizuha, maknanya kaifa nadkhulu ba'daha fi ba'din. Ya, kaifa nadkhulu ba'daha bi ba'din. Cuba kamu perhatikan tulang-tulang keldai kamu itu, bagaimana kami masukkan sebagian kata sebagian. Maknanya asalnya dah bersepah dah, ni tiba-tiba disusun balik, dirangkai balik, macam macam tulang keldai lah, disusun balik rangka dia tu, padahal tadi dah bersepah. Ya. Thumma naksuha lahma, kemudian kami menyalutnya dengan daging. Ya. Fanadhara ilaiha 'iyanan kama wasafaha Allah. Lelaki tadi dia melihat langsung dengan mata dia sebagaimana Allah Ta'ala cerita. Dia nampak macam mana tulang-tulang tulang-tulang keldai dia tu dihimpunkan Allah Ta'ala balik, ya. Dihimpunkan Allah Ta'ala balik, disatukan satu demi satu, lepas tu Allah Ta'ala salut dengan daging. Dia nampak sendiri, sehingga kan keldai dia tu utuh kembali dan Allah Ta'ala hidupkan balik di hadapan mata dia langsung. Jadi bukan sekadar dia yang Allah Ta'ala hidupkan dari kematiannya 100 tahun, di hadapan mata dia pun Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana keldai itu Allah Ta'ala hidupkan semula. Padahal dah tinggal tulang-tulang yang bersepah tadi, Allah hidupkan balik, Allah susun tulang belulang itu, ya. Dan Allah Subhanahu Ta'ala kemudian salut dengan daging sehingga kan dia hidup semula. Inilah Allah Ta'ala ceritakan ini. Sebenarnya Allah Ta'ala nak memberitahu kepada orang-orang yang ragu atau kepada orang-orang yang tidak percaya bahawa Allah Ta'ala kuasa membangkitkan semula orang yang telah mati, menghidupkan semula orang yang telah mati. Maka lihatlah peristiwa ini. Lihatlah peristiwa ini. Ini adalah satu bukti yang sangat luar biasa. Manusia pun ketika mana telah dikuburkan, ya, dah bertahun-tahun lamanya, ada beratus tahun, ada ribu tahun, ya, hanya tinggal tulang-tulang bersepah. Ya. Orang-orang musyrik dahulu mereka mengatakan, man yuhil 'idham wa hiya ramim. Siapa yang boleh hidupkan dah tulang belulang yang dah bersepah tu? Siapa yang boleh hidupkan? Ya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Qiyamah, ya, kata Allah Ta'ala, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawam ayahsabul insanu an lan najma' 'idham. Adakah manusia itu menyangka kami tak dapat menghimpun semula tulang-tulang yang dah bersepah tu, tulang-tulang orang yang dah mati tu. Ayahsabul insanu an lan najma' 'idham. Adakah manusia itu menyangka kami tak sanggup, kata Allah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, kata Allah, kami pasti sanggup. Jangankan nak kumpulkan semula tulang belulang yang besar tu, sampai tulang-tulang yang paling kecil dalam tubuh badan manusia pun, seperti tulang-tulang yang ada pada hujung-hujung jari ni, kami akan himpunkan semula balik, kata Allah Ta'ala. Jadi kalau kita renungkan ayat Allah Ta'ala dan kita fahami betul-betul kisah ni, maka tidak ada sedikit pun keraguan bagi kita tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghidupkan semula orang yang telah meninggal. Maka pada hujung ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, falamma tabayyana lahu, ketika mana dah jelas bagi dia, nampak di hadapan mata bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan dari tulang-tulang yang dah bersepah, kemudian Allah Ta'ala satukan, kemudian Allah Ta'ala salut dengan daging dan kemudian hidup balik.
falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka pada ketika itulah ia berkata, sesungguhnya aku mengetahui, ya, bahawa Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Kuasa Allah kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Termasuklah Allah Ta'ala kuasa menghidupkan semula orang yang telah mati. Jadi orang yang mengatakan, tak mungkin. Mana mungkin orang yang telah meninggal dihidupkan semula? Itu artinya ia telah menafikan Allah Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mengatakan Allah kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala kuasa. Malah Allah Ta'ala ketika mana membangkitkan manusia, Allah tak perlukan masa yang lama. Hanya kalamhil basar, satu kedipan mata, Allah Ta'ala boleh bangkitkan, hidupkan semula orang yang telah mati bertahun-tahun, beribu tahun di dalam tanah tu. Kemudian Allah Ta'ala boleh hidupkan ia balik menjadi manusia untuk dihisap nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dibalas segala amal perbuatan yang pernah ia lakukan semasa ia hidup dekat dunia, ya. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya, iaitulah ayat 260. Ini kisah yang ketiga yang Allah Ta'ala menjelaskan tentang bukti bahawa Allah SWT kuasa menghidupkan orang yang telah mati, ya. Jadi ada 3 kisah berurut-urut dekat sini, ya. Pertama, kisah Nabi Ibrahim berhujjah dengan Raja Namrud. Kita dah bahaskan pada kuliah yang lepas, ya. Kemudian tadi ialah kisah tentang ayat 259, kisah tentang seorang lelaki yang melalui satu negeri yang telah hancur, kemudian dia bertanya bagaimana Allah Ta'ala boleh hidupkan. Kemudian ni kisah ketiga ni kembali kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, wa idh qala Ibrahim, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah Ta'ala bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ini perlu kita perhatikan betul-betul ayat Allah Ta'ala ni. Ibrahim alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati. Ini tidak bererti bahawa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak percaya bahawa Allah kuasa menghidupkan orang yang telah mati. Bukan itu. Sebab kalau kita mengatakan bahawa Nabi Ibrahim tak percaya atau belum percaya, so itu maknanya kita telah mengingkari kenabian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang Nabi Allah Ta'ala yang pasti percaya dengan hari akhirat. So soalan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ni anil kaifiyah, tentang cara kita beriman, tapi belum tentu kita tahu cara bagaimana. Ini yang ditanya oleh Nabi Ibrahim. Contohnya gini, kita beriman bahawa Allah yang mencipta langit dan bumi, kita beriman. Tapi bagaimana cara Allah mencipta langit dan bumi kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu dan sangat banyak. So yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim dekat sini, ya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau mencipta, bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Maka Allah Ta'ala pun bertanya kepada Ibrahim, qala awalam tu'min, ya, adakah kamu tidak beriman, kata Allah. Awalam tusaddiq biqudrati 'alal ihya,
Wahai Ibrahim, adakah kamu tanyakan ini oleh kerana kamu tidak membenarkan kuasaku mampu menghidupkan semula? Kata Allah. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim jawab, tak. Aku beriman. Ya, aku beriman bahawa engkau Rabb yang maha kuasa menghidupkan semula yang telah mati. Ya. Walakin akan tetapi aradtu an azdada basiratan wa sukuna qalbi biru'yati dhalik. Tetapi kata Nabi Ibrahim, aku nak tambahkan pengetahuan aku dan aku nak hati aku tenang. Ya, aku nak hati aku tenang biru'yati dhalik, dengan melihat bagaimana engkau bagaimana cara engkau menghidupkan orang yang telah mati, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Allah Taala. Maka Allah Ta'ala pun menyuruh Nabi Ibrahim, qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Ya. Maka Allah Ta'ala pun perintahkanlah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk mengambil 4 ekor burung, ya, kemudian kumpulkanlah olehmu dan cincanglah semuanya. Jadi Allah Ta'ala perintahkan, wahai Ibrahim, kalau kau nak tahu bagaimana cara aku menghidupkan orang yang telah mati ataupun makhluk yang telah mati, maka ambillah 4 ekor burung. Mengapa tak satu? Mengapa mesti 4? 4 ni banyak. Kira banyak dah. Kira banyak. Allah Ta'ala nak tunjuk bukan sekadar menghidupkan satu, bukan 2, malah sampai 4. 4 itu dah kira jamak dah. Ya. Qala fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilaik. Ya. Ambil 4 ekor burung, kemudian potong-potonglah. Kemudian summa khtalid ba'duhunna bi ba'din. Kemudian campur sebahagian dengan sebahagiannya. Ambil 4 ekor burung, kemudian cincang-cincang, potong-potong, campur. Tak tahu mana daging burung yang pertama, burung yang kedua, burung yang ketiga. Campur semua. Darah dia pun bercampur. Daging bercampur. Ya, bulu-bulu dia pun semua bercampur. Kemudian kata Allah Ta'ala, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian kata Allah Ta'ala, letakkanlah di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya. Lepas dia cincang tu, letak hantar ke bukit sana sedikit, bukit sana sedikit, bukit sana sedikit. Ya. Bukan satu burung bagi tiap-tiap bukit, ya. Dia tu dah dicampur, dah dicincang tadi. Mungkin di bukit yang ni bercampur darah dengan darah burung yang lain, daging burung yang lain, macam-macam bulu dia semua bercampur. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kemudian serulah burung-burung itu, nescaya semua akan datang kepadamu dengan segera. Ya. Panggillah wahai Ibrahim, kata Allah Ta'ala. Panggillah burung-burung itu, maka mereka akan datang dengan segera. Ya. Mereka akan datang dengan segera kepadamu. Padahal tadi dah dicincang-cincang dan dibuat secara terpisah. Cuba kamu panggil 4 burung tu, kata Allah, mereka pasti akan datang dengan cepat kepada kamu. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta semula orang yang telah meninggal. Walaupun jasad dia mungkin terpisah. Katalah misalkan tangan dia dikubur di negeri mana, perut dia dikubur di negeri mana, kepala dia dibuang pergi mana, berpisah-pisah, Allah Ta'ala tetap kuasa membangkitkan. Jadi ini menjadi satu dalil bagi kita bahawa Allah Ta'ala dapat menghidupkan bukan sekadar orang yang dikubur secara utuh, seluruh jasad dalam satu kubur. Bukan. Orang yang terpisah-pisah, mungkin kepala dia di laut, mungkin badan dia di darat, ataupun sebaliknya, Allah Ta'ala pasti dapat himpunkan. Ibrahim alaihissalam, summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya, kata Allah. Kemudian serulah mereka wahai Ibrahim, nescaya mereka akan datang dengan segera kepada engkau. Ibrahim saja yang memanggil datang dengan segera, apatah lagi Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tak ada susah langsung nak membangkitkan manusia ni. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ يَنْصُرُونَ. Ya? فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, apabila dah ditiupkan sangkakala, maka mereka pun semua dihimpunkan. Dengan sekali tiupan itu, فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, semua berhimpun di padang mahsyar.
bangkit semua keluar daripada kubur. Tak ada, bukan satu-satu keluar, semua sekali keluar. Itulah betapa Allah Ta'ala Rabb yang maha kuasa, ya. Maka pada hujung ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, wa'lam anna Allah azizun hakim. Ketahuilah wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha aziz, maha perkasa. La yu'jizuhu amma yuriduhu. Tidak ada sesuatu yang dapat melemahkan Allah, mengalahkan Allah daripada apa yang Allah Ta'ala inginkan. Jadi kemaha perkasaan Allah Ta'ala tu, apa sahaja yang Allah Ta'ala inginkan, maka keinginan Allah tu tak dapat mengalahkan. Artinya Allah Ta'ala berkuasa. Apa yang Allah Ta'ala inginkan, Allah boleh buat. Ya, siapa yang hendak Allah Ta'ala hukum, Allah Ta'ala boleh buat. Hakim, tetapi Allah Ta'ala juga maha bijaksana. Wal'usyai'i makana. Allah itu Rabb yang maha adil, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi walaupun Allah Ta'ala maha berkuasa, maha bijak, maha perkasa, tetapi Allah Ta'ala bukan Rabb yang zalim. Maka Allah mengatakan dalam hadithul Qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman. Sesungguhnya aku menjadikan kezaliman itu haram ke atas diriku, maka aku juga haramkan ke atas kamu untuk berlaku zalim. Maka Allah Ta'ala itu Rabb yang maha bijaksana, ya. Baik, saya ingat sekadar tu saja kuliah kita pada subuh ni, iaitulah ayat 259 dan ayat 260 daripada surah Al-Baqarah. Moga-moga kuliah ni bermanfaat bagi kita. Dua kisah yang Allah Ta'ala ceritakan ni sepatutnya menambah keyakinan kita lagi akan hari akhirat, bahawa kita akan dibangkitkan, bahawa kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Moga-moga dengan sebab itu kita lebih bersemangat lagi untuk melakukan amal-amal salih. Apatah lagi ni kita telah pun memasuki tahun yang baru, ya. Kita tidak diperintahkan oleh Islam untuk merayakan menyambut tahun baru, tak. Tetapi Islam menggalakkan kita untuk sentiasa muhasabah diri kita bagi tiap-tiap masa yang kita lalui. Termasuklah masa yang kita lalui pada tahun 2021 ni, sepatutnya kita muhasabah ketika mana kita memasuki tahun 2022. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa kurniakan taufik hidayahnya kepada kita, dan Allah Ta'ala sentiasa bimbing kita berada pada jalan yang betul, sehinggalah nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekadar ni saja, moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.